Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, bagi tingkatan 2. Okey, pada hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita iaitu lebih kepada pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial di mana unit 1 50 perhubungan. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat membincangkan nilai dalam perhubungan dan batas perhubungan yang sihat, menganalisis cara menjalin perhubungan dan mengekalkan batas perhubungan yang sihat, menilai kebaikan mengamalkan batas perhubungan yang sihat dalam kehidupan harian. Okey, apakah maksud perhubungan yang sihat? Perhubungan sihat melibatkan komunikasi yang berkesan. Perhubungan sihat juga melibatkan nilai dan batas perhubungan dalam kehidupan seharian. Nilai dan batas perhubungan yang sihat merupakan tuntutan agama dan budaya setiap, iaitu semua kaum di Malaysia, tidak kira kaum Indian, Cina ataupun Melayu lah, perlu ada hubungan yang sihat untuk mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Okey, slide seterusnya di mana batas hubungan. Jenis-jenis hubungan pada peringkat remaja perlu dalam jenis-jenis hubungan pada peringkat remaja, hubungan dengan ibu bapa, dengan guru, kawan karib, sanak saudara, adik-beradik dan juga masyarakat. Perlu adalah semua hubungan tu. Dan juga istilah lain hubungan perlu ada dalam meliputi ikatan persaudaraan, pertalian darah, perkahwinan, perasaan iaitu hubungan emosi dan juga hubungan seksual. Okey. Seterusnya adalah batas perhubungan yang sihat di mana saya start daripada rasa hormat, iaitu hormat antara satu sama lain, tidak kira tua ataupun muda lah. Kita perlu ada sifat hormat antara satu sama lain dengan rakan-rakan, dengan ibu bapa. Semasa bergaul dengan ibu bapa kita perlu ada rasa hormat lah, tidak tinggikan suara. Seterusnya adalah kejujuran di mana seiring dengan kepercayaan tidak menipu dan bersikap jujur walaupun dalam apa juga situasi. Kita perlu sentiasa cakap benar lah. Okay. Sahabat yang baik apabila kawan buat salah, tegur dan juga bukan ikut buat salah. Maknanya sahabat baik kita perlu tegur lah kalau kawan buat salah, bukannya kita ikut sekali. Okay. Ikut sekali buat jahat. Yang ketiga adalah kepercayaan. Amat penting dalam suatu hubungan sebagai tanda percaya dan mempunyai tanpa ada syak wasangka. Yang keempat adalah kesaksamaan, memberi dan menerima seadanya. Dan yang kelima sokongan, iaitu sokongan ibu bapa, rakan dan juga cikgu lah. Okay, perlu dalam apa juga situasi, sama ada senang ataupun susah lah. Ibu bapa sentiasa ada dengan kita, dan rakan-rakan juga sentiasa ada dengan kita semasa waktu susah dan juga semasa waktu senang lah. Sentiasa ada yang menyokong kita daripada belakang. Okey. Seterusnya adalah kompromi, sentiasa bertolak ansur dan juga komunikasi yang berkesan. Okey, seterusnya adalah mengekalkan hubungan dan pergaulan yang sihat. Okey. Apakah cara-cara yang kita perlu amalkan dalam mengekalkan hubungan yang sihat ni? Yang pertama adalah berkongsi masalah. Okey, kita jangan pendam suatu masalah ni. Sebaliknya kita perlu share, kita perlu kongsi masalah kita dengan rakan-rakan yang kita rapat lah, dengan ibu bapa ke, dengan guru-guru ke, supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita. Mana tahu member kita, kawan kita dapat bagi kita nasihat yang lebih baik lah, supaya kita sentiasa lebih bersemangat. Seterusnya adalah pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Okey, dalam hubungan sihat ni kita perlu ada batas jugalah dalam dalam bergaul antara berlainan jantina. Seterusnya adalah bersalaman dengan rakan. Okey, menjaga hubungan yang mesra dengan rakan, iaitu kalau kita berjumpa kita perlu bersalaman lah. Okey, tapi disebabkan musim pandemik COVID ni kan, jadi kita tidak perlu bersalaman lah. Sebaiknya kita perlu menjaga SOP dan juga perlu menjaga penjarakan, iaitu 1 meter. Kita perlu, kalau jumpa rakan, kita tidak perlu salam, kita hanya tunduk saja, rasa hormat lah. Yang keempat adalah pergaulan antara guru dengan murid. Okey, iaitu menjaga adab ketika berhadapan dengan guru. Di mana contohnya pada dalam kelas kan, contoh semasa guru sedang mengajar kita, kita janganlah ada kawan kita lalu dekat luar kelas, kita
kita tegur kawan kita. Okay, panggil contoh Aman, Ramli, jerit kan. Masa tu cikgu tengah mengajar kita. Jadi tiada rasa hormat lah masa guru mengajar. Sebaiknya kita perlu fokus masa guru mengajar di hadapan ni lah, masa guru mengajar di hadapan. Okay. Contoh lain juga semasa guru mengajar di dalam Google Meet kan. Sekarang kita tidak bersemuka, kita lebih kepada online. Jadi masa guru mengajar dalam Google Meet ni, kita perlu masa guru panggil nama ke, kita perlulah sahut. Ya cikgu, maknanya kita ni lah, kita antara pergaulan kita dengan guru tu semakin erat lah hubungan kita. Dan juga kalau guru tanya beri salam ke, kita perlu jawab balik salam. Dan juga cikgu tanya soalan, kita perlu jawab. Tu adalah antara hubungan yang sihat antara guru dan juga kita, dapat eratkan lagi hubungan. Seterusnya adalah jalan menunduk di hadapan orang tua dan juga menghormati privasi. Contohnya kawan kita kan ada kawan baik, kawan karib kan. Jadi kita jangan ambil kesempatan, dan juga kita perlu jaga privasi. Jangan masa dia tinggalkan phone tu, kita kan tahu password dia kan, ataupun dia tidak meninggalkan password, janganlah kita sesuka hati buka phone dia dan juga buka WhatsApp dia, kita baca dan juga sebagainya lah, kita baca privasi dia. Sebaiknya kita jaga privasi rakan kita. Seterusnya adalah kebaikan mengamalkan batas dalam hubungan untuk mendapatkan hubungan yang sihat. Apa kebaikan dia? Yang pertama adalah dapat menggalakkan perkembangan diri. Seterusnya, pasangan menyokong kejayaan rakannya tanpa prejudis. Seterusnya adalah mendapat sokongan ketika waktu sukar. Maknanya sentiasa waktu susah senang kita sentiasa dia ada lah. Kalau kita ada masalah, dia ada lah untuk bagi kita semangat dan juga tolong semasa kita dalam keadaan sukar. Seterusnya adalah mendapat tempat dan perhatian dalam masyarakat dan juga sentiasa selesa menjadi diri sendiri. Di mana contoh hubungan yang sihat ni, di mana kalau seorang tu punyai hubungan yang sihat dengan semua orang, mana dia pergi orang akan kenal dan juga orang akan selesa untuk bergaul lah, orang akan suka lah kalau dia ada di mana-mana, ditempatkan duri ke, orang akan suka dengan kehadiran dia. Dan juga kalau hubungan yang tak sihat, contohnya mungkin masyarakat setempat kenal tapi kedatangannya tidak disukai lah oleh masyarakat. Seterusnya adalah membolehkan seorang untuk bekerjasama dan berganding bahu hingga tercapai matlamat yang ditetapkan, dan juga mewujudkan suasana harmoni dan gembira dengan rakan dan keluarga. Okey, tiada perselisihan faham lah antara rakan dan juga keluarga, kerana adanya hubungan yang harmoni dan juga hubungan yang erat antara ahli keluarga kita. Jadi kita sentiasa gembira dengan ahli keluarga kita. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap pelajar semua dapat apa yang saya sampaikan dan juga pelajar semua dapat menyelesaikan tugasan yang saya berikan di grup. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga berjumpa lagi untuk minggu hadapan. Sekian, terima kasih.